Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hari Ahad. Hari ni anda bersama saya lagi untuk live Facebook. Hari ni unik sikit. Saya live daripada luar kawasan. Biasanya saya live dekat pejabat, kat rumah lah. Mini pejabat. Tapi hari ni saya kat luar kawasan. Tapi masih dalam daerah lah. Daerah saya dekat kampung ni. Kadang lihat saya di belakang pokok pisang ni. Pokok kelapa ni. Saya dekat Bukit Datuk. Okay, hari ni saya nak share kepada anda kenapa ada beberapa golongan lah atau masyarakat yang tak nak ambil takaful. Sebab apa? Ni saya akan cerita ni. Saya akan share hari ni. Okay, yang pertama, sebelum tu saya akan share jika anda ada plan takaful ataupun belum, anda boleh komen sini. Saya nak tengok saja dekat komen supaya kita beritahu durian. Bakat-bakat Ina, durian kalau Bangga Datuk tak ada. Sebab sini banyak apa ni, pokok nyok atau kelapa pokok apa lagi sawit. Kalau durian kalau di belah Perak ni, belah Batu Kurau, Kampung Gajah, kalau ada kita akan bawa bagilah dekat Ipoh, kat Miru. Okey, pertama yang kenapa orang tak nak ambil takaful adalah sebab mereka rasa tak penting. No need. Tahukah anda? Contoh kalau anda sedang bekerja di mana-mana syarikat lah, di syarikat swasta ke kerajaan kan, semuanya dilindungi. Tetapi tahukah anda, takaful ni bila anda bekerja dia orang cover lah, dia orang cover. Tapi bila kita dah berhenti kerja kan, daripada unlimited dia limited. Sebab apa? Itu yang kita kena fikirkan lah. Tapi saya akan bantu anda bagaimana nak dapatkan plan takaful terbaik. Okay, yang pertama, dulu takaful dia cover semua. Cover family kan, anak, isteri. Tapi sekarang seorang. Sebab masalah dia adalah disebabkan oleh peningkatan kos perubatan yang semakin meningkat. Jadi tidak memungkinkan lah takaful akan cover semua, setiap keluarga. Hanya satu orang satu takaful saja. Banyak alasan kita dengar lah. Contoh, okey lah, kalau saya mati pun duit ni buat apa kan? Saya dah kat kubur. Tapi kena ingat, sebab kita ada waris yang ditinggalkan. Mungkin kita ada hutang yang banyak yang bertimbun, yang perlu diselesaikan. So inilah masa terbaik anda ambil takaful. Dan jika anda dapat hibah tu akan selesaikan semualah. Okay, yang kedua yang saya nak share sini, alasan-alasannya ada faktor gaji lah, faktor pendapatan. Orang cakap okey lah, nanti saya ambil takaful minggu depan, bulan depan. Ataupun kalau yang baru kahwin, nanti saya ambil kan, nak bincang dengan wife. Ini alasan-alasan yang banyak kami dengar sebagai wakil takaful, perunding takaful, ejen yang takaful. Kita kena ingat, benda ni kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita akan cuba elakkan. Contoh kalau kita nak elak aksiden kan, tapi berlaku. Yalah, betul, semua ni adalah qada dan qadar. Tapi sebagai langkah persediaan, lebih baik kita ambil langkah berjaga-jaga, beringat. Okay. Poin yang ketiga yang saya nak sentuh kat sini adalah kepercayaan. Kenapa dengan kepercayaan? Sebab mungkin ada pengalaman yang individu ataupun orang ramai dia pernah kena tipu dengan ejen oleh wakil-wakil takaful. Itu saya tak nak komen. Cuma kalau di takaful kelas yang saya sedang bekerja sekarang ni lah, saya berkhidmat di TISAS, di takaful kelas, kami di bawah pemantauan Bank Negara Malaysia, dan kita ada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Jadi bagi anda yang masih lagi ragu-ragu dengan ejen, anda tak perlu risau, sebab kami semua dipantau oleh Bank Negara dan Undang-Undang Malaysia. Ini antara beberapa sebab lah yang menyebabkan orang ramai tak nak ambil takaful. Mereka takut duit mereka lebur, hangus. Tapi jangan risau, kita ada semua. Sebelum itu, terima kasih yang sedang menonton live Facebook Murid Atus Saadah dan juga Aziz Dayah Takaful. Hai, apa khabar? Muhammad Rizal Abaini. Semua sihat ya? Diharapkan sihat-sihat selalu. Okey, poin yang keempat yang saya nak share kat sini adalah
berkaitan dengan tiada wang. Ini faktor yang kerap kali menjadi alasan-alasan kenapa mereka tak nak ambil takaful. Alasan tak ada duit. Tak dinafikan lah. Sebab ada yang purata pendapatan kita kan, ni B40 lah saya buat dalam 1,000-2,000. Ada juga dalam simpanan mereka yang kami, bukan kami lah, kami melalui pemerhatian, pembacaan, tak sampai 1,000 pun dalam akaun bank mereka. Ini faktor-faktor lah yang kenapa mereka tak nak ambil takaful. Sebenarnya takaful ni adalah kesedaran. Seperti mana saya ulang-ulang dalam live sebelum ni. Tak banyak pun, dalam kita akan memperuntukkan 10% sahaja penggunaan ataupun sumbangan daripada gaji anda. Saya buat basic, saya pecahkan kepada 3. Kita boleh bagikan gaji kita kepada 3 pecahan. 70% adalah perbelanjaan, 20% meliputi simpanan, dan hanya 10% sahaja untuk perlindungan. Jadi tak pakai banyak mana pun duit tu, 10% je. Dan tak rugi kalau ada menyimpan di takaful, kerana sambil kita menyimpan, kita akan ada satu konsep menderma, yang mana sebahagian ataupun sebahagianlah daripada wang sumbangan anda tu, selain untuk perlindungan, anda adalah bersedekah. Konsep sedekah dalam tabung tabaruk yang dikawal sedia lah oleh badan takaful. Contohlah kan, kalaulah berlaku musibah, kemalangan contoh, di kalangan rakan-rakan kita yang ambil takaful, duit yang kita sedekah tu, sumbangan tu akan sampai ke tangan mereka terus. So tak nakkan kita bersedekah. Sebab kita kalau waktu saya dekat live ada ayam, okay, kita kalau biasa-biasa, kita jangan nak bersedekah. Tapi dengan takaful, anda akan konsisten ataupun secara istiqamah bersedekah secara bulanan. Terima kasih yang sedang menonton live Facebook saya. So okey, saya nak tambah sikit mengenai kepercayaan orang ramai kepada perunding takaful. Kami macam saya lah, saya sedang terima kasih adik Fadli yang menonton live. Kak Ina, terima kasih like. Okey, sebenarnya macam saya pun, saya share, saya di bawah Malaysian Takaful Association, bahasa Melayu Persatuan Takaful Malaysia, MTA. Sebab yelah, macam saya cerita tadi, masa di awal tadi tu, takut dengan takaful ni, ada lari. Macam jumpa lari. Kami tak kisah sebab kita okey je, kami on. Tapi tahukah anda, jika ada kawan-kawan, saudara mara, siapa sajalah yang anda kenal yang buat takaful, mungkin secara part time ataupun secara full time, mereka ni berdaftar sebenarnya dengan MTA. Jadi tidak timbul isu ditipu lah. Kerana setiap gerak-geri kami, contoh saya pun di bawah seliaan MTA. Dan kalau anda nak carilah ataupun nak ambil plan takaful, ni nak promote sikit lah pagi ni. Nak cari ejen full time macam saya full time. Walaupun saya ada kerja lain sikit tak banyak. Saya buat full time takaful. Anda boleh call saya di talian. Saya akan type lah 012 446 3629. Sekejap saya akan type komen. Saya tak jumpa ruang komen kat mana, sebab ni setting dah lari sikit. Saya cuba bagi komen kat anda. Tu, jika anda ada sebarang persoalan yang mungkin anda tak jelas, anda bolehlah tanya saya. Untuk saya akan bantu. Okey, ni nombor yang Kak Ina bagi, 0124463629. Anda boleh call, anda boleh share kepada siapa saja yang berminat nak ambil plan takaful. Kerana macam saya walaupun PKP kan, office memang tak dibuka lah. Macam kalau saya kat rumah, kita online 24 jam. Saya memang saya hari-hari buat quotation. Cuma kita tunggu feedback daripada pihak bakal klien saya. So insyaAllah setakat ni yang ambil dengan saya ramai, dan mereka berpuas hatilah perkhidmatan yang saya sediakan kepada anda. Saya ingat dalam
lebih hampir ke 30 saya punya klien yang saya jagalah. Untuk saya nak pastikan mereka dalam keadaan yang terbaik lah, supaya bila mereka mencarum, mereka tidak ada lapse. Contohlah kalau berlaku musibah kan, kemalangan ke, tiba-tiba kemalangan, dia patah kaki. So dia ambil plan hibah value term kan, yang berharga RM200,000 sebulan, dalam RM50 ke RM60 kan. Tetapi kalau polisi mereka lapse ataupun sangkut payment, itu masalah. Tapi saya sebagai ejen tekaful yang baik, bukan nak promote, saya akan pastikan klien-klien saya dalam keadaan yang polisi mereka dalam tip-top, tak ada sangkut payment. Kita akan clearkan isu-isu ni, segala perkara berbangkit. Tapi sekali alhamdulillah saya punya klien dalam keadaan yang terbaik. So untuk tempoh PKP ni so kalau tak ada soalan, saya akan stop dahulu live Facebook ni. Sebab saya memang di kampung ni, ada boleh tengok suasana kampung. Ada pokok kelapa kan, atau pokok nyok lah orang panggil di sini. Saya tak tahu, kalau anda berminat nak dapatkan benih pokok, anda boleh kuasai lah. Kita bagi harga terbaik, harga kawan-kawan je. Tapi kena ambil sendiri lah, sebab tak ada pos. Kalau pokok kelapa nak apa, macam mana kan. Susah juga, kalau beli banyak-banyak okey lah kot. Okey, setakat ini dahululah live Facebook saya. Kita jumpa lagi pada hari Rabu, waktu yang sama, pukul 10 pagi. Dan nasihat saya, jaga SOP, jaga diri. Oh lupa, jika anda berminat nak jadi rakan niaga seperti saya, anda boleh call lah nombor yang tertera tadi. Saya ulang balik, 012-4463-629. Pendasaran dalam RM150 saja. Dan dia tak ada expired. Maksudnya kalau anda ambil exam tekaful, RM80 TBE, kita akan guide lah macam mana soalan-soalan dia kan, untuk insyaAllah lulus. Dan kemudian adalah yuran MTA di bawah Persatuan Tekaful Malaysia. So saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi ya. Okey, Assalamualaikum.